Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi dalam channel saya Hakimi Al-Mansuri. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang sudi menonton, komen, like, share dan subscribe channel ini. Kepada sahabat-sahabat yang baru jumpa, baru kenal channel ini, selamat datang saya ucapkan, dan jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya insya-Allah. Sebagaimana yang kita telah maklum, baru-baru ini kita telah dikejutkan dengan satu tragedi yang sangat menyayat hati, iaitu tenggelamnya sebuah kapal selam milik Angkatan Laut Tentera Indonesia yang bernama KRI Nanggala 402 di Laut Bali. Tragedi yang menyayat hati ini bukan sahaja memberi kesan kepada rakyat Indonesia, bahkan boleh dikatakan seluruh dunia juga turut terkesan, terutamanya mereka yang beragama Islam. Bahkan kami sendiri sebagai rakyat Malaysia yang merupakan negara jiran ini sangat-sangat terkesan dan turut bersedih atas apa yang telah berlaku. Hakikat sebenarnya kematian ataupun pemergian para prajurit negara ini merupakan satu kematian yang sangat indah. Kenapa saya boleh katakan kematian mereka ini satu kematian yang sangat indah? Kerana berdasarkan hadis Nabi SAW, yang mana di dalam hadis tersebut Nabi ada menceritakan kepada kita tentang beberapa golongan yang disebut sebagai mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syuhada khamsatun, al-mat'un wal-mabtun wal-ghariq wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maksudnya, orang yang mati syahid itu ada 5 golongan. Yang pertama, mereka yang meninggal kerana terkena penyakit wabak ta'un. Yang kedua, mereka yang meninggal kerana penyakit dalam perut. Yang ketiga, mereka yang tenggelam ataupun mereka yang meninggal kerana mati lemas. Yang keempat, mereka yang meninggal kerana ditimpa runtuhan. Dan yang kelima, mereka yang syahid gugur dalam medan peperangan memerangi golongan kufar, menegakkan agama Allah. Dalam hadis-hadis yang lain ada juga menceritakan beberapa golongan lagi. Bahkan kalau kita melihat kepada pendapat para ulama, menyebutkan ada berpuluh-puluh lagi golongan. Antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, menyebutkan ada 20 lebih golongan yang disebut sebagai mati syahid. Bahkan Al-Imam As-Suyuti menyebutkan ada 30 golongan. Dan Al-Syekh Abdullah Al-Ghumari menyebutkan ada 39 golongan. Saya bukanlah nak sebut ke semua golongan. Yang saya nak sentuhkan tentang gugurnya prajurit Tentera Nasional Indonesia ini. Kematian mereka dihukumkan sebagai mati syahid. Perkara ini juga disebutkan oleh Ketua Majlis Ulama Indonesia bidang fatwa, iaitu Al-Ustaz Asrarun Ni'am Saleh, yang menyebutkan bahawa mereka yang tenggelam bersama-sama dengan Nanggala 402 ini dihukumkan sebagai mati syahid. Antara lain sebab mereka ini mati lemas ataupun mati tenggelam dan juga mati ketika bertugas untuk negara. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, walaupun hakikat sebenarnya kita tak tahu bagaimana keadaan seseorang di alam kubur, tetapi kita menghukumkan secara zahirnya mereka ini telah mendapat pahala syahid akhirat dari Allah. Untuk pengetahuan semua, mati syahid ini ada 3 kategori. Yang pertama iaitu mati syahid dunia dan akhirat, iaitu mereka yang gugur ataupun mati dalam medan peperangan menegakkan agama Allah, yang disebut sebagai al-jihadu fi sabilillah. Maka mereka ini diuruskan, tidak dimandikan, tidak disolatkan dan sebagainya. Yang kedua iaitu mati syahid dunia. Mereka ini mati syahid dunia juga mati dalam medan peperangan. Cuma yang membezakan mereka dengan kategori yang pertama ialah
orang yang mati syahid dunia ini, niat mereka bukan kerana Allah, tetapi kerana inginkan harta rampasan perang ataupun ghanimah, ataupun niat mereka ini kerana nak tunjuk hebat, nak tunjuk hero. Maka niat mereka berjihad bukan kerana Allah. Sebab itulah dihukumkan sebagai syahid dunia, kerana mereka ini bila dijumpai dalam medan peperangan, diuruskan mayat mereka ini, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Yang ketiga, kategori syahid akhirat. Maka syahid akhirat inilah yang begitu banyak boleh terjadi kepada umat Nabi SAW. Antaranya, untuk tragedi kapal selam ini, mereka ini termasuk di dalam golongan orang yang mati syahid mendapat pahala dari Allah di hari akhirat kelak. Bahkan pahala yang mereka dapat bukan itu sahaja, termasuklah pahala mereka sedang mencari nafkah untuk menyara anak isteri. Mereka ikhlas kerana Allah, mereka mencari rezeki yang halal. Maka kata ulama, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah hafizahumullah wa rahimahumullah, menyebutkan bahawa mudah-mudahan mereka ini diberikan pahala syahid akhirat kerana meninggal dunia ketika sedang mencari nafkah untuk ahli keluarga mereka. Maka ini juga berlaku kepada kru ataupun anak kapal Nanggala 402. Mereka meninggal dunia ketika sedang bertugas. Dan ada juga kelebihan lain yang mereka dapat, iaitu mereka meninggal di dalam bulan Ramadan. Walaupun tidak ada hadis yang menyebutkan secara khusus tentang kelebihan mati di dalam bulan Ramadan, tetapi ulama menyebutkan bahawa mereka mendapat banyak kelebihan. Sudah tentulah mereka melakukan amal ibadah yang banyak di dalam bulan Ramadan. Mereka berzikir, mereka berselawat, mereka baca Quran dan sebagainya. Bayangkan dalam keadaan kapal selam yang mereka duduk, mereka perbanyakkan zikir, selawat, baca Quran dan sebagainya. Mereka tenggelam ataupun meninggal dunia dalam keadaan beribadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini, maka Allah Ta'ala memberikan begitu banyak pahala kepada mereka. Maka dengan sebab itulah saya menyebutkan kematian mereka ini satu kematian yang indah. Kami rakyat Malaysia turut simpati sedih di atas apa yang telah berlaku, kerana kita saudara seakidah, kita negara tetangga yang orang kata cubit paha kanan, paha kiri turut terasa. Maka beruntunglah mereka yang gugur ketika sedang mencari nafkah untuk ahli keluarga ketika di dalam bulan Ramadan dan mati tenggelam, yang Nabi sebut sebagai mati syahid, mendapat pahala syahid di hari akhirat kelak. Kami doakan mudah-mudahan mereka diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam syurga yang tertinggi. Kami juga ingin mengucapkan selamat jalan wahai prajurit negara, insya-Allah, rahimahumullah. Jadi setakat itu dulu video saya untuk kali ini. Insya-Allah kita bertemu dalam video akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.